ada line. Mula-mula. Assalamualaikum Ustaz. Sebab line tak stabil Kak Nur punya line. Okeylah, kerana sudi meluangkan masa bersama kami kuliah mingguan Muslimat Bandar Bukit Puchong. Ialah untuk tidak melengahkan masa, kita mulalah dengan tajuk yang mencabar ni. Ustazah silakan. Okey, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di petang ini kita sama-sama mengikuti kuliah Zuhur Muslimat, iaitu daripada Masjid Bandar Bukit Puchong. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada pihak sana kerana beri ruang dan peluang pada saya pada petang ini untuk bersama-sama mengikuti satu kuliah Zuhur di mana tajuknya yang berkaitan nikah cerai. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan pihak masjid, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang tidak terhingga kerana beri ruang dan peluang kepada saya, dan juga terima kasih pada jemaah-jemaah muslimat daripada Masjid Bandar Bukit Puchong yang turut serta pada petang ini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan FB semua yang mungkin sudah ada. Dan insya-Allah kita akan berkongsi tajuk yang saya rasa sebagaimana kata puan tadi cukup mencabar, tapi petang-petang ni kadang-kadang kita risau juga Maklumlah petang ni takut orang tidur kan. Saya cubalah insya-Allah supaya kita tidak bagi ubat tidur pada orang pada petang ni tapi kita bagi ubat supaya orang celik mata. Tambah-tambah lagi kalau di hadapan ustazah ataupun ustaz, kita tak berani nak tidur sangat kan. Tapi kalau di depan alat ini, handphone ini, kadang-kadang kita boleh tidur tak apa, tapi insya-Allah saya berterima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan terima kasih kepada rakan FB, tolonglah untuk share-sharekan dengan sahabat-sahabat kita yang lain, dan tolong beri komen ataupun barangkali kita boleh buka juga kepada sesi persoalan insya-Allah. Okey. Saya nak menyentuh bila sebut berkaitan dengan nikah ni, terlebih dahulu kita ada dua, nikah dan cerai. Itu dah memang tak boleh larilah. Sebab tu kalau zaman saya bekerja dulu, saya duduk di bahagian nikah, cerai dan rujuk. Itu tiga. Nikah, cerai, rujuk. NCR. Nikah, cerai, rujuk. Tapi tajuk kita pada petang ini nikah cerai saja. Dia tak ada rujuk. Tak apa, itu tajuk saja. Tapi untuk maklumat pada muslimin muslimat semua, kalau ikut beberapa tahun dululah, di negara kita ni statistik perceraian ramai. Tapi rujuk tak ada. Tak ramai. Kalau daripada 40,000 yang bercerai, rujuk tak sampai 500 orang. Tak tahulah mana lagi pergi hak lain-lain. Sama ada kahwin lain ke, atau masing-masing hidup bersendirian macam tu, tak rujuk dah. Walaupun cerai tolak 1, tolak 2, maknanya mereka ini masih boleh rujuk. Daripada 40,000 bercerai, 500 sahaja yang ada dalam rekod kita yang telah rujuk semula dengan pasangan masing-masing. Saya kata tadi, saya tak pasti sama ada mereka berkahwin lain, dah ada girlfriend lain, dah ada boyfriend lain, wallahu alam. Tapi bab rujuk ni sangat sikit yang ada di dalam catatan kita.
Cuma kemungkinan mereka ni rujuk secara senyap-senyap, tak repot, tak adu di pejabat agama ataupun ke mahkamah. Okey, saya bukan nak menyentuh panjang, nak cerita macam tu aja. Sedih juga kadang-kadang bila bercerai, putus, bye-bye terus. Tak ada lagi untuk nak kembali semula. Okey, sebelum saya pergi kepada masuk pada perkahwinan terus nikah, saya nak bawa sedikit kepada kita sama ada anak-anak muda, anak-anak gadis yang nak berkahwin. Begitu juga dengan mak-mak, ayah-ayah yang anaknya nak berkahwin. Kita kena perlu tahu juga beberapa hukum. Selain daripada itu, ada peraturan-peraturan yang bagus untuk diketahui oleh anak-anak kita yang nak berkahwin, khususnya perempuan. Sebab kita nak melihat bahawasanya dalam perkahwinan ni sebenarnya ada hak suami, ada hak isteri. Tadi dalam kuliah saya ada juga komen, kalau sebut kahwin maka semua orang lelaki, cerai orang lelaki, rujuk orang lelaki. Kita ni tak ada apa-apa, dia kata tak. Jadi saya nak kaitkan, bukan katakan soalan itu saja, tapi sebenarnya dari segi hukum dan undang-undang yang ada sebenarnya sama ada saja, memihak pada orang perempuan dan juga memihak pada lelaki. Cuma kadang-kadang kita orang perempuan ni kita tak ambil kisah benda macam ni. Kita tahu kita nak kahwin, sedangkan keperluan ataupun undang-undang yang berkaitan itu memang ada. Contoh kalau saya katakan, antaranya bila sebut nak kahwin, dia ada undang-undang pertama, hak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum berkahwin. Maknanya kalau ayah nak kahwinkan anak dia secara paksa, tak boleh. Dari segi hukum Allah memang boleh, tapi dari segi undang-undang yang ada sebab nak menjaga. Adakah hukum Allah tu tak menjaga? Memang menjaga, tapi kita perlu ada undang-undang supaya manusia ni ikut pada perkara ini. Kalau tidak, mereka tak ambil kisah. Jadi kalau nak kahwinkan anak perempuan, tak perlu minta izin. Di segi hukum memang boleh, tapi undang-undang menyekat supaya mereka ni bila kalau kahwin juga dengan paksaan, maka anak tu boleh beritahu pejabat agama supaya perkahwinan mereka tidak didaftarkan. Macam itu. Tapi apapun sebenarnya perkahwinan sekarang, banyakkan anak yang nak kahwin, bukan mak ayah sangat yang nak suruh dia kahwin kan. Biasanya dia akan cerita kat kita, mak dia dah nak kahwin. Macam tu. Itu, tapi dari segi undang-undang yang ada, hak untuk mendapat persetujuan daripada anak dia dulu sebelum dia berkahwin. Yang kedua, hak menuntut ganti rugi sekiranya terdapat ataupun terlibat dengan putus tunang. Semasa pertunangan tu dalam Islam tu dah ambil hal dah. Jangan kata-kata tak ada hal kan. Mana dalam Islam pun kalau putus tunang pun memanglah tak boleh nak saman. Tapi dari segi undang-undang kita kalau putus tunang itu disebabkan di sebelah pihak lelaki contohnya. Tiba-tiba aja tak nak. Tanpa satu sebab yang salah di sebelah pihak perempuan, maka pihak perempuan kalau putus tunang macam tu boleh menuntut ganti rugi. Cuma saya katakan ramai mak bapak yang buat kerja macam ni, yang buat kerja pergi menuntut ganti rugi di mahkamah, turun naik. Tapi sebenarnya kita boleh tapi sebenarnya kita yang tak ambil berat. Sebab kadang-kadang bila dah bertunang, sebenarnya kalau putus tunang ni kita malu kat orang kan. Jadi biasanya macam tu. Jadi sepatutnya malu tu satu hal, ganti rugi tu yang kita perlu minta. Kadang-kadang kita terpaksa menyediakan. Sebab bertunang ni kadang-kadang dah banyak dah guna perbelanjaan. Kadang-kadang dekat nak kahwin seminggu, yang lelaki bagi tahu putus tunang. Jadi inilah perkara-perkara yang dilindungi oleh undang-undang yang ada di negara kita ini. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khususnya dan beberapa negeri yang lain, insya-Allah. Okey, seterusnya dari segi undang-undang yang ada, hak berkahwin itu hendaklah mencapai umur 16 tahun bagi perempuan. Cuma kalau tak silap saya sekarang ni di Selangor 18 tahun. Boleh kahwin, tak ada masalah. Kurang daripada 18 tahun pun boleh kahwin. Kurang daripada 16 tahun pun boleh berkahwin. Tidak ada halangan dari segi hukum dan undang-undang yang ada. Cuma dalam arti kata kalau dia tak nak kahwin, mak bapak tak boleh paksa. Dan yang kedua, kalau berkahwin bawah umur, mestilah mendapat kebenaran daripada mahkamah terlebih.
Sebab kita takut berlaku penganiayaan kepada kanak-kanak. Nak kahwin masa umur mana pun tidak ada masalah. Sebab tu dari segi hukum dalam kitab tu ada, kalau seorang wanita diceraikan oleh suami ketika mana dia belum dah tahid lagi, maka dia tidak perlu beriddah. Mana hukum sudah ada. Cuma undang-undang ni nak bagi orang kata rasa lebih mudah lagi. Nak menjaga kemaslahatan seorang wanita. Memang kalau kita tengok pada macam tu, memihak kepada sebelah wanita. Orang lelaki mestilah berumur 18 tahun ke atas. Kurang daripada 18 tahun mesti mendapat kebenaran daripada mahkamah. Okey. Seterusnya, yang ini penting juga muslimin muslimat semua, khususnya pada anak-anak kita, anak berkahwin. Hak dia, hak anak perempuan kita, hak mendapat perwalian daripada ayah. Ayah tak boleh nak kata tak nak. Walaupun ayah tak suka. Maknanya ayah kena jadi wali terhadap perkahwinan anak perempuan. Sebab hak dia sebagai seorang wanita, dia berhak untuk mendapat perwalian daripada ayah. Sekiranya ayah tak nak jadi wali atas perkahwinan anak dia yang cukup syaratnya, yang dah okey, pasangannya okey, tapi ayah saja tak suka, maka pihak mahkamah boleh menggunakan wali akid. Jadi jangan kita rasa aku ayah, aku berhak, ataupun macam-macam. Tak apa, kau nak kahwin nanti, aku tak bagi wali. Ada sangat ugutan-ugutan macam tu. Ugut pada anak perempuan dia, kalau gitu gini, anak nak macam ni, ayah nak macam ni. Contohnya dalam majlis perkahwinan. Nak panggil berapa ramai. Itu makna berlaku pertelagahan. Dan ada juga kes bapa yang kata, okey, tak apa, kau nak kau buat lah ikut suka kau. Tapi jangan harap aku akan jadi wali. Jadi kita merasakan hak kita yang begitu besar. Sedangkan hak anak perempuan kita tu, hak dia mendapat perwalian daripada ayah. Sebab itu kalau ayah tak nak jadi wali, maka pihak mahkamah boleh ambil urusan ini, meluluskan dengan menggunakan wali akid. Itu keadaannya. Janganlah sebagai ayah merasakan dia mempunyai kuasa yang begitu kuat sampai dia ugut anak. Ada satu kes ustazah cerita kat saya, seorang dia kata, ustazah, saya nak kahwin, tapi ayah saya kata aku boleh jadi wali dengan syarat kau bagi aku 3,000 daripada duit hantaran. Jadi dia rasa kuasa dia tu sangat besar. Sehingga kan dia ugut, kalau tak bagi duit tak jadi wali. Dia kata, ayah saya penagih dadah ustazah. Saya kata, kalau kamu tak bagi, saya tak jadi wali. Susah kamu nak dapat wali hakim. Memang boleh guna wali hakim. Tapi kalau saat-saat akhir nak berkahwin, baru nak mohon guna wali hakim, ni proses yang agak lama lah. Tidaklah semudah hari ni pergi mohon, esok boleh dapat, sebab dia melibatkan urusan mahkamah. Tapi dalam keadaan macam tu, sebab itulah biasanya jabatan agama ni mengambil pendekatan yang lebih mudah. Bila kita hantar surat kata ayah enggan, biasanya kita proses ni kena pergi pejabat agama dulu, bagi tahu masalah wali enggan. Bagi alamat yang tepat, bagi nombor telefon yang tepat kepada pihak yang berwajib, maka pihak yang nanti pihak jabatan agama akan menguruskan dengan jabatan agama yang berdekatan dengan ayah. Katakan ayah duduk di Kelantan, anak duduk KL. Jadi ayah tak nak nak jadi wali dengan perkahwinan ini atas sebab kerana berbagai-bagai perkara. Dan bila kita mohon di pejabat agama akan hantar surat ke Jabatan Agama di Kelantan. Daerah mana ayah tu duduk, maka surat itu akan tuju kepada ayah di daerah yang sana. Jadi pihak Jabatan Agama di sana akan memanggil ayah datang. Kalau ayah tak nak datang juga, biasanya ambil mudah, orang pejabat agama datang ke rumah, jumpa dengan ayah, bawa surat, minta persetujuan, dia tanda tangan. Itu lagi mudah. Ayah bila berhadapan dengan orang pejabat agama, datang 2-3-4 orang, bukan nak tahu ugut, tidak, minta persetujuan. Pakcik bagilah jadi wali dia. Tak apa, pakcik tak nak datang pun tak apa. Pakcik bagi persetujuan saja, tanda tangan di hadapan saya. Tak ada masalah, wakilkan wali. Bukan wali hakim. Wali hakim tak boleh bagi macam tu. Dia kena minta supaya dia bersetuju untuk mewakilkan wali kepada pihak yang berwajib. Jadi pihak berwajib dah boleh jalankanlah perkahwinan ini, tak ada masalah. Jadi lebih selamat
daripada lalu mahkamah minta kebenaran nak mendapat wali hakim. Sebab ayah masih ada, cuma ugutan tadilah ada benda-benda yang dia tak suka dengan pasangan, tak suka dengan bakal besan dan macam-macam keadaan kerana sebelum nak berkahwin. Kadang-kadang kita ni menyusahkan anak-anak kita untuk berkahwin. Sepatutnya kita menyenangkan mereka tak? Sebagai ibu bapa, bila dah tiba masa anak nak berkahwin. Kadang-kadang kena habis belajar dululah, dapat kerja dululah. Musim sekarang, habis belajar tinggi macam mana pun, luar negara, waktu keluar dengan ijazah pertama ke, master ke, PhD ke, tidak mudah nak dapat kerja. Tapi kadang sebelah mak ayah ni enggan. Mesti cari kerja dulu. Mesti dapat kerja dulu. Betul, dalam proses-proses tu insya-Allah dia boleh dapat kerja. Saya pun kalau orang nasihat tanya saya, biarlah anak berkahwin dengan orang yang ada kerja. Kalau tidak, dia nak bagi makan apa ke anak kita, betul. Tapi dalam proses-proses tu, sebelum tu kita bertunang dulu, beberapa perkara, proses perbincangan dan sebagainya, memakan masa juga insya-Allah dia boleh kerja. Asalkan dia ada usaha, insya-Allah dia boleh cari rezeki di bumi Allah. Kita tahu, setiap orang telah ditentukan rezeki oleh Allah SWT. Semasa kita di dalam rahim, ibu lagi, semua yang lahir itu ada rezekinya. Di mana, macam mana, bila, itu kena usahakan. Bila tiba masa, usahakan. InsyaAllah. Kita percaya, rezeki semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di dalam satu hadis kursi, Allah menyebut, Allah menyebut, bila kita nak pergi kerja, turun, nak pergi menjalankan tugas ni, pertama, kita niat lillahi ta'ala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan, insya-Allah, kita pergi tu rezeki kita mudah nak dapat. Rezeki dah ada, sedang menunggu rezeki kita dah. Tapi kadang-kadang suka di laluannya nak dapat. Tapi bila kita niat lillahi ta'ala, kita baca doa dulu, kita ingat pada Allah, kita tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah perjalanan dia dalam mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah dapat dia capai. Tapi kalau dia tak niat kerana Allah, lain daripada kerana Allah, dia boleh dapat rezeki dia, bukan tak dapat. Orang bukan Islam pun bukan niat kerana Allah pun. Tapi nak ceritanya, rezeki dia tu ada. Tetapi perjalanan nak capai rezeki yang telah disediakan oleh Allah SWT itu sukar, payah sikit. Macam itulah. Jadi sebab itulah pesan ke anak-anak, insya-Allah doa pada Allah, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah utuskan malaikat bersama dengan kita pergi mencari rezeki. Sebab itu perjalanan kita insya-Allah sangat mudah untuk mendapat rezeki yang telah Allah sediakan pada kita. Sebab ada yang ada di bumi, ada yang ada dalam bumi, ada yang ada di atas udara, Masya-Allah. Ada rezeki kita di atas udara. Yes. Sebab itu banyak perkara sekarang ni kelas kita pun kuliah online. Itu rezeki. Apa GrabFood-nya, macam-macam tu. Jadi rezeki melalui talian atas udara yang memang kita tak nampak, yang sekarang ni diterokai oleh kita orang Islam. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat. Orang berniaga secara online sekarang ni. Boleh kaya, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kita je yang rasa pelik. Tapi insya-Allah, ingat Allah, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak keluar cari rezeki, ingat Allah. Dan Allah utuskan para malaikat untuk mengiring kita bersama, dan insya-Allah mudah untuk kita dapat rezeki itu. Sorry, bukan cerita tu nak cerita, tapi nak ceritanya, janganlah kita mak bapak ni terlalu memilih sangat. Pilih tu pilih juga, tapi syarat-syarat tu tak boleh ketat sangat. Anak aku nak kahwin, okey, mesti orang macam ni, mesti gaji macam ni, mesti anak siapa. Musim sekarang kan. Yang paling penting, ingat agama dia macam ni. Akhlak dia. Sebab itulah pesan, Tungkahul mar'atu li'arba'in. Limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha, fasfar bizati din taribat. Biasanya orang lelaki ni kahwin ada 4 sebab. Pertama, harta dia. Kedua, kerana cantik dia. Ketiga, kerana keturunannya. Yang keempat, kerana Nabi kata, fasfar bizati din taribat. Carilah yang agama dan akhlaknya bagus. InsyaAllah. Yang tu, hal lain tu kita
tinggalkan, kita turunkan sedikit jangan up sangat. Musim ni tak boleh nak up zaman-zaman sekarang. Tapi nak ceritanya, anak ada hak dari segi hukum dan undang-undang mendapat perwalian daripada ayahnya bila anak nak berkahwin. Alhamdulillah, insya-Allah. Jangan susah-susah sangat. Okey, yang seterusnya, hak mendapat perlindungan sekiranya dia perkahwinan itu palsu. Maksud saya, kalau kata berlaku dakwaan kata dia gitu-gitu gini, tiba-tiba bila berkahwin, sebenarnya lelaki tu orangnya macam mana, gaji pun tak ada, ataupun akhlaknya buruk, jadi ataupun dia dah ada isteri yang lain, dia cakap dia tak ada isteri, dia cakap dia masih bujang, contoh, tapi maknanya anak perempuan kita berhak, dari arti kata perlindungan daripada sebarang penipuan. Jadi kalau berlaku juga penipuan, maka kita boleh bawa perkara ini ke mahkamah. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang tidak diketahui oleh kita sebagai ibu bapa. Ada dia dah kahwin dah, biarlah. Kalau tak nak juga, cerai je lah. Jadi benda-benda macam ni. Jadi sentiasa, kita rasa orang lelaki sentiasa terlepas lah. Dia menipu pun dia terlepas. Dah boleh kahwin dah dengan anak orang kan. Padahalnya, sebab kita tidak tahu dari segi undang-undang yang ada, yang memang melindungi kita wanita start daripada bertunang lagi dah ada nak kahwin segala-galanya ada perlindungan untuk wanita. Saya suka nak kata banyak kali hari ini sebab saya katakan tadi ada juga sahabat-sahabat di FB merasakan macam apa-apa saja orang lelaki apa saja suami nak cerai pun suami juga hak dia, nak rujuk pun hak suami. Lupa ada hak kita sebenarnya, nak kahwin pun ada hak kita, nak bercerai pun ada hak kita sebagai seorang isteri. InsyaAllah jangan pergi ke mana-mana, kita tunggu sampai habis kuliah zuhur kita pada petang ini. InsyaAllah, kalau tidak tak habis cerita kita InsyaAllah biar kita rasa puas, kita rasa seronok dan kita rasa Islam ni sangat menyayangi, sangat melindungi wanita kita akan rasa berat sebelah lah. Tak adil, apa semua. Tidak macam itu. Okey, jadi maknanya perempuan wanita ni dilindungi dari segi sekiranya berlaku penipuan. Penipuan tadilah ada kes kata dia bekerja, ada kes dia kata dia belum ada isteri, dia mengaku bujang Ini semua kalau berlaku macam ni, kita boleh seret suami dan saksi-saksi yang mengaku dalam borang tu mengatakan betul dia ni bujang. Kita akan bawa semua saksi-saksi ni naik ke mahkamah. Kenapa kau cakap dia bujang? Sedangkan kamu tahu, kamu saksi, mana kamu tahu tentang hal peribadi dia. Kenapa kamu cakap dia tak kahwin lagi? Katakan dia bujang dah. Dia bila dah kahwin, kena serang kat isteri-isteri yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Rupanya kita dah jadi yang keempat dah anak kita. Allahu Akbar. Ada undang-undang yang ada. Okey. Seterusnya, saya pergi kepada hak kita sebagai seorang wanita ketika di dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan. Tadi dah selesai lah. Dah okey, dah kahwin. Okay. Hak kita dalam perkahwinan iaitu hak untuk mendapat mas. Itu hak kita wanita. Sebab itu ada ustaz-ustaz dia cakap orang perempuan ni dia semua dijaga, dibayar. Tak ada masalah. Masa kecil siapa jaga? Ayah. Dah kahwin, suami. Nak kahwin, bayar mas kahwin. Dalam perkahwinan ada nafkah. Bila berlaku perceraian, ada mut'ah. Jadi dilindungi kita. InsyaAllah Kita tahu cuma macam kuliah saya di tadi bercerita tentang mut'ah. Memang tak cukup lah dengan masa yang bercampur-campur dengan topik yang ceramah yang bercampur-campur. Tapi nak ceritanya perempuan tak tahu kadang-kadang benda ni adalah hak dia. Orang lelaki tak tahu bahawa ini adalah hak orang perempuan. Ada juga orang kata kat saya, Ustazah duk cakap-cakap macam tu, nanti orang perempuan cerdik lah. Lagi. Tak apalah. Yang saya bukan nak suruh cerdik. Macam mana pun nak suruh cerdik menipu suami. Bukan. Tapi biarlah dia tahu hak dia. Kalau ada apa-apa, dia tahu. Inilah tempat yang dia boleh buat pengaduan. Kalau kata turun naik susah, memanglah turun naik susah. Tapi sekurang-kurangnya, kita tahu hak kita yang diberikan oleh Islam dan
hak kita yang diberikan oleh undang-undang yang ada di negara kita ini. Ya, okey. Seterusnya, hak memberi pendapat atau pandangan. Ya, sekiranya hak untuk memberi pandangan ataupun hak membuat bantahan sekiranya suami membuat permohonan atau suami mohon untuk nak bertolak. Kita ada hak. Ya, sama ada dia dengar tak dengar itu cerita lain, tapi mahkamah akan beri peluang kepada isteri untuk mengatakan dia tak setuju. Apa alasan kenapa tak setuju? Ya, mana? Boleh bercakap kita, tidak kata senanglah orang lelaki nak poligami, mahkamah semua tu hakim semua orang lelaki, semua akan sokong orang lelaki. Ya, kita diberi, sebab itu kalau undang-undang kita di Selangor, isteri hendaklah dipanggil. Apa makna hendaklah? Mesti panggil. Tak panggil, tak boleh dapat kebenaran untuk berpoligami. Isteri mesti datang. Kalau tak datang, keputusan untuk berpoligami itu tak boleh buat. Cuma saya selalu mengingatkan orang perempuan, ini bukan nak suruh dia jadi perangai tidak elok. Ya. Kalau sekiranya suami nak berpoligami, ya, tak apa, okey. Awak macam mana kalau lawan tak dengar nak juga, okeylah, kita bagilah dia kahwin. Ya. Jangan dia pergi kahwin sebelah sana. Kalau dia kahwin sebelah sana di Thailand, kita tak boleh buat apa. Tapi sebelum dia kahwin, kita minta dia mahkamah, okey saya bagi dia kahwin, tapi saya minta beberapa perkara. Pertama, nafkah saya secukup. Kalau sebelum ni dia tak pernah bagi, saya nak nafkah saya 2,000 sebelum. Saya tahu gaji dia 10,000. Contoh. Saya tahu gaji dia memang 10,000. Takkan tak boleh bagi kat saya dengan anak-anak saya 2,000. Okey, tercatat. Tulisan 2,000. Ataupun 1,000 lah. Selama ni tak pernah bagi pun kan, contoh. Saya nak 1,000. Ya, kalau sebelum ni dia tak pernah bagi dan saya pun keluar duit saya dan saya reda, tapi bila dia nak poligami, no. Tak apa. Saya nak 1,000 duit saya tiap bulan, nafkah makan minum anak-anak saya. Yang kedua, nafkah tempat tinggal. Ya, yang selayaknya, selama ni saya duduk di rumah yang disewa oleh suami, berapa nilai. 1,000, 1,500 saya nak. Ya, itu tercatat. Yang ketiga dari segi giliran bermalam. Ya, kita cakap saya nak giliran bermalam itu dibuat dengan seadil-adil. Kalau di sana, dari saya 1 malam, di sana 1 malam. Kalau dengan saya 2 malam, di sana 2 malam. Tak nak dengan saya 1 malam, di sana 6 malam. Dalam tempoh seminggu, dia tidak ada. Kita boleh mohon sebelum dia berpoligami. Ya? Jadi, apabila dia langgar peraturan ini, kita boleh bawa dia ke mahkamah dan ada sampai boleh membawa hukuman penjara. Memang kita tidak nak, tapi kita nak dia boleh mematuhi kepada janji-janji yang dia buat. Yang keempat, kita boleh mohon harta sepencarian dibahagi terlebih dahulu sebelum dia berpoligami. Ya? Sebab kadang-kadang ada setengah tu bila dia kahwin, bila dia kahwin dengan orang lain, ya? Tengok rupanya harta tu dia dah salin kepada isteri baru dia. Boleh apa, ya? Kita dah buat apa? Ya? Gigit jari je lah, ya? Dalam keadaan macam ni. Saya tak minta apa-apa usaha dia nak poligami, saya kata kahwin je lah abang nak kahwin. Sebab kita tak tahu hak kita. Kita mula marah kat orang, kenapa Islam tak adil, kenapa hukum undang-undang tak adil dan sebagainya. Jadi kita tak tahu. Ya, mana harta suami itu sebelum dia kahwin lain tu, dia adalah ada hak kita terhadap harta tu. Yang kita sebut sebagai harta sepencari. Nah, kita dapatlah hak mana kita banyak mana kita boleh dapat. 1/2 ke, 1/3 ke, 1/4 ke, dibahagi dulu. Kita tak nak kita dah tengok, oh rupanya dah semua dah salin nama isteri yang kedua, ketiga dan sebagainya. Ya, jadi perkara-perkara macam ni lah kadang-kadang tak diketahui. Saya minta maaf, memanglah saya kata kita rasa kita kasar kita buat macam ni, tapi itu adalah hak kita. Mana hak sesuatu yang kita boleh lakukan. Sama ada secara mudah, ya, perbincangan sahaja, ataupun terpaksa kita naik mahkamah untuk kita mendapat hak kita. Ini ada dalam undang-undang keluarga Islam, ya, khususnya di negeri Selangor lah saya kata. Ada hak untuk memohon harta pencarian dibuat terlebih dahulu. Ya, bagi selesai dah okey, bagi pasal abang nak kahwin lah. Pada
jawapan Ustazah. Suami saya Ustazah, dia dah kahwin seorang lagi Ustazah. Dia dah tulis nama dalam KWSP dia, dah nama isteri yang baru. Jadi, berbayangkan Ustazah, nama saya tak ada. Jadi, susahlah sikit benda-benda macam ni kan. Sebab dari segi hukum, undang-undang yang ada, bila ada nama dia dalam apa-apa, dari segi KWSP ke, tanah dah tukar nama dia ke, saham dah bagi nama dia ke, kita tak boleh buat apa ya. Memang itu dapat kepada nama dia tu lah. Kita tak boleh buat apa, kita menangis ke apa, dia tak boleh buat apa, dah ada nama dia ya. Bahawa perempuan yang seorang lagi tu pun dia sedih juga ya. Dia kahwin tu kadang-kadang kerana nak dapat harta. Jadi peluang dia lah. Masa sayang, masa kahwin baru sebulan 2 bulan. Saya minta maaf, tidak niat saya nak apa, tapi inilah aduan-aduan yang berlaku. Jadi sebab itulah isteri berhak untuk memberi pandangan kepada suami, untuk buat bantahan sekiranya suami memohon untuk berpoligami ya. Dan saya boleh buat mohon benda yang perlu lah, jangan minta benda yang tak perlu pula ya. Saya nak bayar beli make up saya nak beli barang tu tak perlu, tak boleh ya. Tapi benda-benda perlu, nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, harta sepencarian ya. Tu boleh dimohon di mahkamah dan insya-Allah permohonan ini bila dia meluluskan poligami serentak juga dengan permohonan yang telah kita mohon daripada sini supaya tidak berlaku pengabaian di sebelah kita. Sebab kita dengar macam-macam ya. Saya tak kata poligami tidak. Poligami sangat penyelesaian kepada masalah. Tetapi kadang-kadang tak jadi macam tu. Orang Kelantan kata tak jadi begitu. Nampak cantik. Tapi orang yang melaksanakan itu poligami kadang-kadang tidak. Baik suami dari segi giliran dan nafkahnya, begitu juga dari segi pada isteri yang kedua dari segi hak dia, sepatut dia dapat 2 malam, orang sana 2 malam. Tapi kadang-kadang dia menguasai suami 6 malam dengan dia, yang isteri pertama hanya 1 malam saja. Banyak sangat, banyak aduan-aduan yang berkaitan dengan hal ini. Okey? Begitu juga hak yang dalam perkahwinan ya. Hak isteri memohon kepada mahkamah agar suaminya diperintahkan kembali hidup dengan dia. Ada satu suami lari, tak nak duduk dengan dia. Maksud saya, dia duduk dengan isteri yang kedua yang saja. Ataupun kita isteri kedua, dia duduk dengan isteri pertama saja. Tak boleh balik. Suami isteri pertama tak bagi balik. Ya? Macam-macam helah dia lakukan orang perempuan. Orang perempuan ni banyak helah. Minta maaf lah muslimat khususnya muslimat. Saya kata macam tu. Ya? Dia banyak helah. Ya? Jadi dalam hal-hal macam ni, kita ambil hak kita minta. Dia tak balik, kita minta, kita perintah kepada mahkamah, dia tak balik ke rumah saya dah, Tuan Hakim. Saya nak dia balik buat giliran raya betul ke rumah saya. Ya? Jadi kita ni malu rasa macam tu nak minta di mahkamah. Rasa malu. Tapi benda ni memang boleh. Ada tercatat di dalam undang-undang. Ya? Yang seterusnya, yang ketiga, hak mendakwa suami sekiranya suami menganiaya isteri. Macam penganiayaan, kadang-kadang tipu harta isteri. Banyak juga kes, minta maaf lah ya. Kalau ada yang apalah ya. Kadang orang perempuan ni dia sangat lembut hati. Bila dipucuk memang sangat mudah ya. Jadi kes-kes yang biasanya bila suami dia perlukan duit, dia minta duit dengan isteri, okeylah. Ada boleh bagi. Tapi kalau tak ada, buat pinjaman personal loan. Pakai nama isteri. Ya, bila pakai nama kita, nama isteri, memang confirm dah kita yang kena bayar. Kalau dia tak ada, masa dia ada, tak ada masalah. Bila dia tak ada, kita, maknanya bank akan cari kita. Tu bayangkan macam ni. Ini sangat banyak isteri. Ya? Ada seorang mak datang rumah saya, Ustazah, anak saya ni kahwin 10 tahun dah. Anak dah 5 orang dah. Ya? Suami dia tinggal tak balik-balik dah ke sini. Rumah anak saya ni. Anak ada 5, okey. Lepas tu pinjaman personal loan dia yang isteri anak saya kena bayar saja 3,000 satu bulan. Kena bayar. Anak saya nak bayar rumah lagi. Anak saya nak bayar kereta lagi. Nama bini berlaku. Nama anak saya berlaku. Rumah kena bayar. Kereta kena bayar. Personal loan 3,000. Tu bayar. Kalau gaji 10,000 pun tinggal banyak mana lagi. Tak kita kalau ada 3,000 anak 5 orang. Jadi Ustazah,
anak saya terpaksa hantar anak dia ke rumah saya supaya mengelakkan daripada hantar ke taska yang melibatkan kena bayar. Yang besar-besar ni tak apa. Dia boleh urus diri sendiri, pergi sekolah pun balik sekolah, dia boleh, kita bagi kunci, dia boleh urus yang darjah 2, 3, 4 ni mudah dia. Tapi yang kecil-kecil ni, 2 orang lagi Ustazah, saya terpaksa jaga cucu saya Ustazah. Atas alasan tak mampu nak bayar dari segi nafkah untuk bayar nak hantar ke taska. Ya, jadi terpaksa berpisah anak saya dengan anak dia. Ya, anak saya dengan anak dia terpaksa berpisah sebab 2 orang terpaksa saya yang jaga, walaupun saya pun lebih kurang dengan Ustazah juga, tapi kena jaga Ustazah sebab nak hantar taska melibatkan duit tak ada. Sebab personal loan suami dia tanya saya, boleh tak Ustazah, macam mana nak dakwa suami yang menipu? Sebab kita memang kena membayar sampai selesai. Kalau 10 tahun, memang kena bayar sampai 10 tahun. Boleh bawa. Ya? Dapat tak dapat itu kerja lain. Tapi dia kata pihak mahkamah boleh panggil suami. Macam mana bayaran nak dibuat dalam keadaan macam ni. Tak kesian. Bank tak akan cari suami. Bank pasti akan cari isteri. Dan ada baru lagi yang telefon ke saya, mak dia telefon. Dan tu juga. Tak banyak, walaupun tak banyak, dan bini kena bayar rumah lagi, bayar kereta lagi, ngasuh yang jaga anak lagi. Kalau gaji 6,000 pun, kalau gaji 6,000, kalau semua dah ni pun dah 3-4 ribu. Jadi anak saya kena bayar untuk personal loan dia banyak 600 setiap bulan. Tak pernah bayar. Tak pernah bayar. Bila minta, sekejap nanti. Ni banyak, saya ingatkan sangat kepada isteri, minta wanita. Yalah, sayang suami ada batas dia. Kalau dah kita merasakan dia dah tak ada kerja, kita yang kena ambil personal loan, kita yang kena bayar. Daripada kita bergaduh selepas itu, kita bergaduh. Tak payah buat. Sebab semua, kalau kita yang buat, semua kita bertanggungjawab. Sayang punya pasal tu kadang-kadang tak boleh nak. Tapi saya nak bagi tahu saja. Okey. Hak menuntut mas kahwin, sepatutnya tadi ada sebut hak menuntut mas kahwin sekiranya kita bagi duit mas kahwin. Dia hutang. Dia janji dia nak bayar. Tapi dia tak bayar. Boleh menuntut mas kahwin. Tak kisahlah walaupun naik mahkamah atau tidak. Tapi mungkin perbincangan hanya secara 2-3 orang saja. Tidak semesti begitu. Tapi sekurang-kurangnya kita tak naklah berlaku penganiayaan begini. Mas kahwin, perkara wajib yang mesti dibayar oleh suami. Dan memang ada dalam Al-Quran sendiri pun ayat-ayat ini menceritakan wajib bayar. Jadi kalau hutang tu lah. Sekarang ni tidak ada orang kahwin dengan mas kahwin hutang. Tapi kita masih ingat zaman-zaman dulu cerita Abah Ya Rahman Ramli. Dan itulah dengan mas kahwinnya hutang. Ni kalau tak bayar ni, memang kita boleh tuntut. Dan ingat suami akan didakwa di hadapan Allah SWT. Tidak membayar sesuatu yang wajib, dia bagi. Okey. Terusnya, hak menerima dan menyimpan surat nikah. InsyaAllah. Ramai dah tahu dah. Alhamdulillah. Ramai isteri-isteri yang tahu dah. Dulu, kalau orang-orang dulu, apa simpan surat nikah? Alhamdulillah. Yang putus suami juga. Kalau dia simpan, tak ada masalah. Tak ada kalau tak ada masalah. Tapi bila ada masalah, kita nak minta surat nikah tu, nak buat pergi ke mahkamah ke, nak pergi jabat agama ke, kita tak akan dilayan tanpa ada surat nikah juga. Jadi, kita orang nak kahwin, orang nikah ni, memang biasanya kita dah bahagi 2. Satu nama suami, satu nama isteri. Jadi hak kita simpan lah, tak ada masalah. Sebab itu hak kita. Kalau tak percaya kat suami, tidak. Saya nak tengok juga bang sekali-sekala dah. Perempuan nak tengok bacaan taklik di bawah tu. Kita ni tahu je ada bacaan taklik, tapi tak pernah simpan surat nikah. Mana kita tahu? Jadi benda ni, saya minta maaf lah. Bukan nak suruh kata bila minta nak bergaduh. Tidak. Tapi sekiranya ada permasalahan, surat nikah ni sangat untuk kita nak cerai ke, nak mengadu masalah ke, nak menuntut hak kita ke, mesti ada surat nikah. Tak ada surat nikah, no way. Tak ada.
Ya, sebab nak bukti kita nikah, buat nikah. Tapi saat nikah tak ada. Bila dah bergaduh minta dengan suami, memang confirm dia tak bagi. Sebut ni pejabat agama aja boleh dah larang. Yang tak nak cerita kat orang, tak malu mencerita hal aib apa. Dah. Kita bercakap bukan soal kita tak sayang dia, tak cinta dia. Ya, itu bukan isu ya. Tapi yang memberikan hak itu. Kalau dah dia buat nama suami, nama isteri, itu hak kita lah simpan. Kita hak dia, kita ambil lah. Kan? Itu keadaannya. Sorry, mana kita boleh minta. Okay. Terus yang ni yang paling penting juga, hak mendaftarkan perkahwinan. Jika perkahwinan itu diragu. Kita rasa macam tak sah ni, kenapa buat lagi gitu. Ya? Contohnya, akad nikah dibuat malam. Keluarga kita seorang pun tak hadir. Kita berdua je pergi nikah. Pelik tak? Sedangkan bila nak kahwin, ayah ada, patutnya ayah ada, saudara mara ada. Pejabat agama sekarang pun musim COVID ni pun memanglah tak boleh pergi ramai-ramai masa majlis nikah ya. Tetapi hak wajib-wajib tu mesti ada. Saksi kena ada, wali kena ada ya. Tapi bila jani tidak ada dalam nikah, akad nikah, kita kena ragu pernikahan ni. Ya? Bahawa nikah ni rasa macam tak sah. Kalau rasa tak sah, kita boleh mendaftarkan perkahwinan itu rasa tak rasa macam tak. Ataupun perkahwinan ini berlaku di selatan Thailand. Ya, sebab nikah ni tak akan balik selagi tidak didaftarkan di negara. Ya. Kalau suami nak daftar tak apa, cantik pergi dua-dua, alhamdulillah. Tapi kalau suami tak nak daftar, kan susah kita nanti. Sangat susah. Tak ada masalah, alhamdulillah. Bila ada masalah, di mana nak cari suami? Ya? Nak mengadu, tak ada kota apa surat nikah, tidak boleh. Ya? Dia tak bagi nafkah, tak ada surat nikah, tak boleh. Dia dah tak bagi giliran yang adil pada kita, tak ada surat nikah, tak boleh buat aduan. Dan surat nikah ni mesti didaftarkan dulu sebab kita perlukan surat nikah di Malaysia, baru valid. Ya? Jadi, harap kepada adik-adik saya, anak-anak saya yang berada di luar sana, ya, kami berharap. Sebab bila timbul isu sangat payah untuk nak diselesaikan. Contoh yang paling mudah, ya, ada sepasang suami isteri ni berkahwin. Dia pergi kahwin di selatan Thailand. Lama dah cerita, ni bukan cerita baru, ya. Lama dah dia kahwin di selatan Thailand dan dia dapat anak. Okey, anak tu nak kahwin. Bila nak kahwin, pejabat agama akan minta surat nikah mak dan ayah dia. Dia tunjuk surat nikah yang dia nikah di selatan. Tak valid. Jadi, bila tak valid, surat nikah ni kena valid dulu. Macam mana nak bagi valid? Kena daftarkan pernikahan itu dulu. Nak tahu sah ataupun tidak perkahwinan. Bila dah okey, barulah kita bagi surat nikah Malaysia. Dia surat nikah ni lah yang boleh dia nak bawa untuk nikahkan anak perempuan dia. Sebab anak kita perlukan wali. Nak ayah yang jadi wali. Sedangkan surat nikah kita tu tak wali. Jadi macam mana nak nikah? Berlaku benda ni di musim COVID. Nak pergi balik sebelah siang balik semula dah tak boleh. Nak pergi nikah sebelah sana pun tak boleh. Saya risau. Takut ada sedikit-sedikit perkahwinan secara sendiri. Orang yang macam ni. Sebab kalau dia nak kahwin tak boleh dan dia perlu untuk nak mengesahkan pernikahan dan mungkin memakan masa yang agak lama sikit, payah sikit lah itulah. Saya nasihatkan, kalau terasa macam surat nikah ni macam tak betul aja, pergilah. Tak apa, suami tak nak pergi. Alah, tak ada masalah, kau jangan bimbang lah, aku gini. Betul. Suami tak nak pergi, kita je yang pergi ke mahkamah. Tak salah. Maknanya kita nak daftar tu diterima. Tapi dia akan panggil suami, tak apa. Bukan kita yang panggil, bukan kita yang suruh. Tapi yang panggil adalah mahkamah. Dia kena pergi. Tak pergi, dia boleh kena tahan, dia boleh tangkap. Boleh kan? Bukan saya nak katakan kita ni macam mengamuk nak mahu kat suami. Tak. Saya risau sebab orang perempuan ni dia sangat lembut sangat hati. Mudah sangat ditipu. Tu masalahnya. Jadi dalam macam tu banyak juga isteri-isteri yang kena tipu. Macam contoh saya sebut tadi lah. Macam contoh nak nikahkan anak sebab kes
tengok ataupun bila nak nikahkan anak, rupanya perkahwinan dia tidak sah selama ini. Kalau ragu, nikah kita ni sah tak sah, minta tolong didaftarkan. Okey, orang tanya. Kalau yang kes macam ni, Ustazah, kalau kita ragu dan nikah syndicate, confirm lah kata syndicate. Apa saya nak bawa pergi ke sana? Kalau ada surat nikah yang dia bagi tu, bawa aja surat nikah. Ya, ini sebagai bukti. Maknanya, pihak kita mungkin boleh cari siapa yang menjalankan nikah ini. Dan sebenarnya mereka ni sangat licik. Orang yang mengendalikan nikah secara syndicate ni sangat licik. Susah. Sebab kadang-kadang dia tengah nak akad nikah tu, kalau dia tahu kita sampai, dia dah tak jadi. Sebab kita, undang-undang yang ada kita ni, dia tengah duk akad nikah tu, baru kita boleh tahu. Kalau setakat dia buat majlis apa, tak boleh buat. Kita mari tengok saja, ni nak buat apa? Majlis doa. Walaupun dia majlis perkahwinan yang dia buat. Dan nikah syndicate ni dia pelik. Nikah malam, tengah malam, kedua pagi, ketiga pagi. Mana sabar tu? Mana ada orang tua kita kahwinkan anak dia pukul 3 pagi? Melainkan kes-kes yang tak basah zaman dulu saja. Tak ada, tidak ada. Ya, nak nikah pagi ke petang ke paling-paling malam. Malam pun tak paling lewat 10 malam lah. Itu je. Ini pukul 2-3 pagi. Allahuakbar. Ya. Saya jaga bahagian nikah cerai dan rujuk di wilayah ni selama 4 tahun. Macam-macam penipuan berlaku. Ya, okey. Seterusnya, hak untuk mendapat nafkah yang tertunggal. Suami tak bagi nafkah, boleh kita tuntut yang tertunggal. Ya. Jadi kadang-kadang, yalah, saya kata tadi lah, kita salah tak apa, biar. Tak apa, kalau kita betul-betul menghalal, meredai apa yang kita bagi tu, itu tidak ada masalah dari segi hukum. Tak ada masalah. Tapi kita tak nak lah lepas ada, kalau ada apa-apa, mula kita ungkit dan sebagainya. Ya? Itu tak nak. Jadi sebab itu, Islam dah bagi sangat cantik dah ini. Apa tanggungjawab suami? Apa tanggungjawab sebagai seorang isteri? Dia tak akan berlaku apa didanda tu. Tapi kadang-kadang dia berlaku sebaliknya. Okey, tapi tuan saya nak bercakap macam tu. Dan begitu juga, ya, hak kalau berlaku perceraian. Kita dah masuk kepada perceraian. Masa kita pun dah tak ada banyak tentang. Kita pergi kepada hak dari segi perceraian. Apa yang menjadi hak kita sebagai orang? Ya? Hak memohon perceraian di mana? Hak kita. Boleh. Kalau nak bercerai lah contohnya lah, ialah ada perkahwinan yang bahagia. Alhamdulillah. Ya? Ada juga perkahwinan yang tidak bahagia. Islam membenarkan perceraian. Ya? Walaupun dibenci, abghadul halal indallah at-talaq. Walaupun perceraian ini dibenci oleh agama, ya, tetapi Islam membenarkan perceraian. Sekiranya sudah tidak ada jalan lain lagi dalam nak menyelesaikan atau nak mendamaikan pasangan ini, maka penyelesaiannya adalah cerai. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita dengar kes-kes bila yang di-refer, ya. Kadang-kadang nak teruk dah kadang-kadang, ya, masalah. Kita sendiri pula dengar, Allahu Akbar, sabarnya kamu, ya, sampai tak pernah menuntut cerai. Aku nak minta cerai Ustazah. Orang-orang tua kata tak bergoyang tiang arah, tak cium bau syurga. Kalau kita minta cerai tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, kita tak boleh duduk lagi dengan dia. Kita dah memang tak boleh taat lagi kepada dia. Hari-hari duduk bergaduh. Hari-hari kita marah kat dia. Apa yang kita nak kata? Bergoyang dia aras ke? Ataupun apa? Ya, saya kata sangat macam tu. Kalau dah memang perlu kepada satu perceraian yang mungkin boleh mendamaikan keadaan kita itu, maka tak apalah. Ya? Berilah muslim-muslimat semua penonton pendengar. Ya? Saya maklumlah, ya, ada cucu-cucu yang berada di luar, ya. Kadang-kadang larang boleh sekejap tapi dia bising banyak, ya. Sorrylah, minta maaf banyak-banyak, ya. Okey, asalkan suara saya jelas, alhamdulillah, ya. Minta maaf banyak-banyak, ya. Okeylah. Kalau dia tidur senang, kalau dia tak nak tidur, boleh buat apa, ya. Okey, muslim-muslimat, ya. Jadi hak untuk memulakan perceraian, boleh? Tak ada masalah. Tidak ada salah. Isteri yang failkan kes untuk minta perceraian. Boleh.
Mahkamah terima tak? Mahkamah terima. Ya, mahkamah panggil suami nanti. Ha. Jadi tanya apa sebab, contoh sebagainya. Kalau kita memang rasa terseksa, kita didera mental, fizikal lagi, seksual pun ada yang didera oleh suami, minta maaf, saya bercakap hari ini sebab kita tak boleh lagi kita bercakap tentang perkahwinan. Ada setengah-setengah saya minta maaf banyak-banyak. Ya, ada seorang isteri mengatakan, suami saya bersetubuh dengan saya tidak kira masa suci ataupun masa. Sedangkan bersetubuh semasa haid hukumnya adalah haram. Nah, jadi kita tak boleh biarkan macam tu. Sebab perkahwinan saya dah sampai 16 tahun dah Ustaz. Anak saya pun dah besar Ustaz. Ya? Perkara-perkara macam ni kita tak boleh biarkan. Ya, jadi berbagai-bagai penderaan. Physical, mental, sexual. Lebih lagi seksual lah. Saya rasa tak ramai orang nak pergi ke mahkamah, nak mengadu, dia didera dari segi seksual. Orang tu kata, Ustazah, suami saya dah kahwin 16 tahun. Ya, suami saya akan bersetubuh dengan saya ketika mana saya datang. Ada juga suami yang bersetubuh melalui jalan belakang. Ya, tak nak kat depan. Hanya kalau nak bersama, jalan belakang. Itu semua benda yang haram. Kalau saya tak cakap kat dia, Ustazah, dia cakap pada saya, kamu bawa dalil Al-Quran. Kamu bawa dalil hadis yang mengatakan haram suami bersetubuh melalui jalan belakang. Ya? Saya nak ambil kat mana Ustazah? Redalah dengan keadaan begitu. Tapi sampai bila? Ya? Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak perlu taat lagi dalam keadaan ini. Ya? Sebab sudah melanggar perintah Allah Subhanahu. Ya? Kita kena, ini jugalah saya berkata boleh nak bercerai, boleh dengan mudah isteri nak minta cerai. Tidak, ya, tapi melihat kepada permasalahan-permasalahan yang timbul dan kadang-kadang kita terpaksa melakukan perkara yang melanggar dari segi hukum syarak. Ya, kita minta maaf. Ada isteri mengadu, Ustazah, suami saya mula Ramadan sentiasa bersetubuh di siang hari dengan saya. Tak boleh nak halang, ya. Sedangkan dari segi hukum, haram hukumnya. Kena bayar kafarah lagi. Berdosa apa yang dia lakukan itu. Jadi saya ikut sajalah Ustazah sebab suami saya kata, kamu sebagai isteri, kamu wajib patuh dan taat pada suami. Jadi saya akur. Saya minta maaf lah. Ini barangkali geng-geng yang berkahwin tahun awal 80-an. Ya? Akhir 80-an, 90-an. Tapi orang sekarang insyaAllah tak ada lagi panggil pelik-pelik macam tu. Ya? Jadi nak ceritanya, keadaan ini macam-macam berlaku. Jadi saya nak ceritanya, isteri boleh minta cerai. Ya? InsyaAllah. Allah tak marah perceraian yang seperti ini. Sebab kita dizalimi. Dan sahaja dari segi seksual kita dizalimi, kita juga disuruh melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ya? Satu, dari segi tanggungjawab isteri, patuh dan tak pada suami selagi mana perintahnya tidak bercanggah dengan syarak. Jadi kalau perintah dia bercanggah dengan syarak, kita tak boleh ikut. Ya? Kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga, kita juga turut berdosa sama. Ya? Okey. Jadi, hak kita boleh nak mengemukakan permohonan minta cerai. Yang seterusnya, hak memohon pengesahan di mahkamah sekiranya berlaku perceraian di luar mahkamah. Ada bergaduh-gaduh, suami kata, okey, aku cerai kau. Lepas tu dia tak mengaku. Ya? Dia suruh dia pergi buat aduan di mahkamah untuk buat pengesahan, dia tak nak buat. Kita boleh pergi buat untuk mohon pengesahan cerai. Ya? Nak tahu apa dia lapas tu jatuh ke tidak. Ya? Macam saya kata ada seorang isteri, suami kata kat dia kata, bukan kata aku benci kau, aku tinggalkan engkau. Aku tak nak balik dah sampai bila-bila rumah ni. Ya? Aku tak nak balik dah di rumah ni sampai bila-bila. Dia ulang 3 kali Ustazah. Jadi bila dia cakap macam tu Ustazah, adakah ni jatuh talak ataupun tidak? Saya kata perkataan ini macam cerai tapi macam tidak. Sebab itu keadaan ini perlu pada niat. Siapa yang kena niat adalah suami. Jadi isteri boleh pergi mohon di mahkamah untuk buat pengesahan perceraian. Nanti mahkamah akan panggil suami sama ada dia cakap perkataan macam tu ada niat. Kalau dia kata tidak,
tidak kena kata apa. Sebab perkataan itu adalah samar-samar ataupun dalam Islam disebut cerai secara sindiran. Jadi kinayah, cerai dalam bentuk kinayah. Makna kinayah macam cerai, macam tak. Jadi saya nak ceritanya hak kita boleh untuk nak buat pengesahan di mahkamah. Okey. Seterusnya, begitu juga dari segi hak kita, hak diberi maklum sekiranya suami telah ceraikan. Sebab ada setengah suami, dia ceraikan isteri tapi dia tak bagi tahu. Ada isteri kata 6 tahun, Ustazah rupanya suami saya dah cerai saya. Tapi dia tak pernah bagi tahu yang dia telah ceraikan saya. Patutlah bila saya panggil balik, dia tak nak balik, saya suruh balik, dia tak nak balik. Kalau dia balik pun, dia akan tidur bilik yang berasing. Saya pun heran juga Ustazah kenapa suami macam tu. Tapi bila dah lama, orang kata dah kalih dah apa dia buat. Saya tak kisah. Rupanya Ustazah, saya dapat tahu dia dah cerai saya 6 tahun dulu dah. Allah. Maknanya sebab itulah dari segi undang-undang. Bila kita nampak dia lain macam, apakah dia tak bagi, apakah batin tu tak bagi, tak balik. Maknanya ada kelainan. Dia tak adalah kita biarkan sampai 6 tahun. Kita boleh buat aduan. Dia tak balik, kenapa dia tak balik? Kita boleh minta mahkamah perintah dia balik semula dengan kita kembali. Boleh. Tapi Ustazah malu, Ustazah saya nak minta mahkamah Ustazah. Kan soal malu ini soal hak kita yang boleh kita tuntut dari segi undang-undang dan hukum yang ada. Tidak menjadi satu kesalahan. Jadi, supaya kita sedia maklumlah dengan benda-benda macam ni. Sebab kalau perempuan ni, susah nak cakap lah. Okey. Seterusnya, hak memulakan untuk cerai tebus tolak. Boleh? Ustazah, suami saya tak nak cerai saya. Tapi saya nak bercerai. Jadi suami kata, dia boleh ceraikan saya dengan syarat saya bayar tebus tolak. Tak kira lah dia cakap berapa dan pihak mahkamah pun akan menentukan lagi harga banyak mana bukan semua apa dituntut RM50,000 kena bayar RM50,000 bawa ke mahkamah. Saya nak menuntut cerai tebus tolak sebab saya macam ni. Boleh. Maknanya kuasa tolak ni satu je ada pada suami, maksud saya yang tolak biasa saja. Dia boleh cerai tolak 1, dia boleh cerai tolak 2, dia boleh cerai tolak 3. Yang tu aja hak kuasa suami terhadap isteri. Tapi kuasa mahkamah, suami boleh paksa suami menceraikan isteri. Kalau suami tak nak cerai, mahkamah boleh ceraikan suami melalui perceraian secara pasah. Jadi bukan satu tu dia kata cerai biasa saja, itu tolak biasa saja. Tapi tebus tolak itu cerai pasah mahkamah. Begitu juga cerai taklid. Itu pun mesti boleh dibuat melalui mahkamah. Jadi bukanlah kata semua kuasa tolak pada suami. Nafkah suami itu tidak. Saya katakan tadi disebabkan kita kurang pilihan tentang hal-hal ini ataupun kita memang tak ambil kisah benda macam ni. Saya rasa dah lama orang bercakap tentang hal ini. Dalam ceramah-ceramah, melalui radio, TV dan sebagainya. Banyak ni pakar undang-undang dah bercakap. Undang-undang yang ada hak kita sebagai seorang perempuan. InsyaAllah tidak ada masalah. Dan sekiranya berlaku perceraian, pertama hak menjaga anak. Yang bawah umur sebelum balik. Itu hak kita sebagai mak untuk nak jaga anak. Jadi kadang-kadang ada setengah suami, aku boleh cerai kau dengan syarat anak aku jaga semua. Kita pun setuju. Bila setuju dapat kat dia lah. Tapi sebenarnya hak kita. Tambah lagi anak tu masih dalam menyusu ibu. Memang hak kita dalam menjaga anak. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Itu hak isteri dalam menjaga anak. Lepas pada tu, memberi pilihan pada anak-anak itu nak memilih nak duduk dengan ayah, nak duduk dengan ayah. Sebab anak tu dah boleh berfikir. Boleh dia nak duduk dengan ayah. Tapi tak apalah. Sebab dia dah besar. Tapi masa kecil, memanglah. Itu hak seorang isteri dalam menjaga anak yang masih kecil. Itu hak isteri. Hak menegah suami daripada bawa anak tu keluar negara. Itu hak kita. Boleh menegah. Kalau suami bila bercerai, dia balik anak keluar negara. Hak kita. Cuma bila berlaku di luar negara, problem untuk kita nak
selesai dengan undang-undang ya. Sebab undang-undang di sana terikat ya. Tak boleh buat apa. Saya pernah sebut juga tentang beberapa kes ya, apabila kita berkahwin dengan orang luar, isteri orang luar, bila bercerai duduk balik anak dia keluar negara, bila sampai walaupun dapat perintah mahkamah kita tak boleh pergi ambil anak kita di luar negara sebab anak kita dah terikat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di sana ya. Lagi dia berada di sini, hak suami mana, hak isteri mana ada ya. Bila suami boleh dapat hak jagaan dia ya, dan hak jagaan ini kita jaga, tapi nafkah diberikan oleh suami, makan minum dia, susu dia, sekolah dia memang sepatutnya dibayar oleh suami. Jadi kadang-kadang suami tak bayar. Orang kata apa nak buat ustazah? Saya kata tadi kalau berani sanggup nak naik ke mahkamah, naiklah. Kadang-kadang dia minta penyelesaian. Anak 6 orang bagi 100 sebulan. Nak makan apa? Dalam suasana sekarang dah. Jadi kita minta lah. Janganlah duduk setuju dengan 100 tu. Kalau tak setuju memang lama nak bicarakan, memanglah tak apa. InsyaAllah turun naik. Kita bertawakal pada Allah. InsyaAllah ya, pasti ada jalan. Tidak ada selama-lamanya kita susah. Ya? Tidak ada selama-lamanya dia senang dengan apa perangai yang dia buat. Tidak. InsyaAllah akan ada daripada Allah SWT. Bantuan Allah sangat luas. Bantuan manusia sangat sikit saja. Tapi bantuan Allah sangat luas. Apa nak? Bantuan apa? Bantuan kekayaan, bantuan nak apa untuk nak apa kita nak mendapat kesenangan hidup, bantuan supaya dia kembali semula dalam keadaan taat pada Allah SWT. Macam-macam kita boleh dapat mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak anak-anak kita balik dengan kita, nak dapat hak jagaan kita, insya-Allah ya, mohonlah pada Allah. Tapi masalahnya kita dengan Allah pun jauh. Semayang pun sekali-sekala, nak bangun malam pun susah ya. Kalau bangun malam pun kita susah saja. Tapi bila senang, kita lupa untuk bangun malam. Kita lupa untuk solat hajat. Ini keadaan lah ya. Saya tak kata pada siapa-siapa ya. Tapi sebagai contoh kepada kita. Bila kita nak mohon pada Allah SWT, ingatlah ya. Ketika mana kita perlukan Allah. Jadi ketika kita rasa tidak perlu pada Allah pun, kita tetap sentiasa memerlukan Allah SWT. Sebab dalam solat kita, bacaan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau Allah aku sembah, dan kat Allah aku minta. So, bila kita kata macam ni, kita sembah Allah. So, permohonan kita, pertolongan kita, bantuan yang kita nak, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Pada ada dalam satu hadis kursi yang agak panjang, saudara saja saya nak ambil sebagai beberapa kesimpulan saja. Allah beritahu tadi. Antaranya yang pertama Allah kata, semua kamu lapar. Apa yang beri kamu? Maka mintalah berkenaan dengan aku. Kita ingat apa yang ada pada kita tu kita punya. Ya? Allah punya tak? Jadi kalau kita menderita kesusahan dari segi makanan, ya, tak ada nak makan, minta dengan Allah. Sebab rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah rajin kita solat, rajin kita mohon pertolongan, rajin kita melakukan ibadat-ibadat yang lain. InsyaAllah Allah pasti tolong kita. Percayalah. Sebab kita kata, engkau lah ya Allah yang aku minta. Engkau lah ya Allah yang aku minta tolong. Tidak ada yang lain ya Allah. Melainkan engkau sajalah yang aku mohon ya Allah. Kita merayu pada Allah Subhanahu. InsyaAllah percayalah muslim-muslim. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita pasti. Tapi kita kena jadi orang baik. Kita kena jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan sahaja semasa susah, dan kita bersedia bersabar dalam menunggu apa yang Allah akan bagi kepada kita. Ya, tidak mudah putus asa. Ingat ceramah Datuk Allah ya. Allah Akbar sana. Tak apa. Tapi dia kata contoh dia buat kan. Contoh dia kata ni mandai bunga, kau tak kahwin lagi, umur dah nak masuk 40 tahun dah anak dara ya. Tak kahwin lagi, puas dah mandai bunga nak datuk tapi tak dapat je. Berapa kali mandai bunga? 99 kali. Kenapa tak cukup 100 kali? Ya, mana tahu masa yang ke-100 itulah yang Allah nak tunaikan. Maksud saya bukanlah air bunga yang kita pergi jampi serampas tu, tidak ya.
Air bunga sebenarnya kalau kita mandi guna air bunga, masuk bunga-bunga dalam air kita sekejap kita mandi. Sehat badan tu, terapi yang paling cantik. Tapi kita ni tak ada bunga. Nak buat macam mana? Bunga plastik ni. Tak boleh buat apa, cantik aja ya. Tapi sebenarnya saya agak setuju Datuk Dr. Fadilah dia bercakap macam tu ya. Kita minta dengan Allah, minta, mana tahu tak mungkin setahun kita minta Allah tak bagi lagi. Mungkin masuk setahun yang kedua Allah nak bagi, tapi kita dah berhenti daripada memohon pada Allah. Kita dah putus asa ya. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu. Jadi Allah kata, semua kamu lapar, aku yang beri kamu, aku mintalah makanan daripada. Nah, itu. Yang kedua Allah kata, semua kamu lancar. Dia mula dengan yang pertama, saya tertinggal ya. Pertama, Allah kata, semua kamu jahil. Semua kamu dalam keadaan yang jahil. Tapi aku yang beri kamu hidayah. Ya? Jadi, kita mintalah dengan Allah petunjuk. Minta dengan Allah. Minta sentiasa mau petunjuk kepada Allah. Yang kedua, semua kamu lapar, aku yang beri kamu makan. Yang ketiga, Allah kata, semua kamu telanjang, aku yang beri kamu pakaian. Maka, mintalah pakaian dengan itu. Kita ni tak ingat yang pakaian itu daripada Allah. Lepas tu bila pakai baju tak baca bismillah pun, tak baca doa pun dengan rezeki Allah berikan pada kita. Kita baca doa, kita tak nak makan. Tapi kita nak pakai baju, kita lupa nak doa pada Allah. Kita lupa nak baca bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak ya. Jadi Allah kata, semua kamu telanjang, aku yang beri kamu pakaian. Maka mintalah pakaian. Semua kamu berdosa, maka mintalah pengampunan kepada aku. Dan sesungguhnya aku yang akan beri pada kamu pengampunan siang dan malam. Jadi apa lagi yang kita minta? Ya? Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadanya lah kita memohon. Padanya lah kita mohonkan bantuan dan kita ingat di sujud pada Allah. Kita menyembah Allah. Ya? Tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah. InsyaAllah tiba masa Allah akan bantu kita. Yalah muslimin semua. Cepat atau lambat yang kita sukses daripada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu. Ingat orang yang bangun berdoa pada siang pada malam hari bangun salat tahajud mohon doa kepada Allah Subhanahu. Ketika itu Allah turun Allah buka pintu langit supaya kita minta apa saja yang kita minta kepada Allah. Yang baik-baik, bukan doa yang jahat-jahat mohon biarlah madu aku mati cepat. Doa yang tidak baik ya. Doa yang baik-baik, insya-Allah pasti Allah kabulkan kita ya. Jadi setakat 4 tu saya sebut, saya tak ingat lebih lagi banyak yang Allah menceritakan. Kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa. Bukan soal makan saja, pakai dan segala-galanya. Kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak mendapat jagaan anak ni sebenarnya secara automatik. Saya lupa nanti. Automatik. Bila bercerai, anak kecil memang automatik hak isteri jagaan anak. Saya cakap apa? Saya miskin. Suami saya kata, kalau bercerai, kamu tak boleh ambil anak. Sebab kamu tak kerja, kamu nak pergi makan apa kat anak. Macam begitu ya. Sebab hak memberi nafkah untuk anak ialah itu tanggungjawab. Suami kena bagi nafkah untuk anak. Ya, bukan kita. Kita tukang jaga je. Yang kita menjaga ni pun sebenarnya kita boleh minta upah. Kalau dia hantar taska seorang anak 400, kalau 3 orang anak berarti 1,200. Kita minta upah dengan. Sepatutnya begitulah. Tak berlaku kenapa ada suami tak bayar lari dan sebagainya. Sebab kita tidak serius dalam tu. Saya minta maaf ya. Dan sepatutnya perkara ini diketahui lebih awal sebelum berkahwin, semasa berkahwin. Dia dah tahu dah. Suami tahu hak dia, mesti tahu hak dia. InsyaAllah. Supaya tidak melalut lama berlaku ya. Kita tak kisah tak apa, kahwin tak boleh nafkah pun tak apa. Bila bergaduh baru dia ingat nak minta maaf. Jadi susah. Dia dah biasa dengan tak bagi. Jadi bila dia nak bagi, satu masalah yang sangat berat ya. Okey, seterusnya saya dah ada tak banyak lagi dah untuk saya sampaikan, iaitu hak kita nak mohon harta sepencaian sekiranya berlaku perceraian. Tadi saya beritahu hak mohon harta sepencaian sekiranya suami nak mohon poligami ke
kalaulah kata bukan dia ada poligami, tak ada poligami apa, tapi sekarang ni dia nak dia cerai kita, ya. Hak kita untuk mendapat harta sepencarian dibagi dulu. Mana apa yang dikatakan harta sepencarian, iaitu segala pemberian pembelian harta semasa dalam perkahwinan dengan kita. Kahwin hari ni, esok dia beli rumah, maka kita ada hak terhadap rumah. Tak kisahlah banyak sikit, tapi kita ada. Kalau harga nilai rumah itu 600,000, paling tidak kita boleh dapat 50,000. Kalau kita tidak beri sumbangan apa-apa, tapi kita beri servis kepada suami. Itu yang dikatakan. Dalam harta sepencarian tu, dalam harta tu ada hak isteri yang walaupun dia tidak bekerja. Suami kena faham, kalau isteri tak bekerja, dia kena ingat, kalau harta dia tu ada hak isteri dia. Rumah ke, beli tanah ke, beli apa harta, ada hak isteri dalam harta dia. Yang kita sebut sebagai harta sepencarian. Terusnya yang terakhir sekali, ada dua lagi. Ada dua lagi, iaitu hak untuk mendapat mut'ah sekiranya berlaku perceraian. Saya dah sebut dalam kuliah tadi, sudah bahas tadi, di mana tak kira perceraian itu berlaku disebabkan isteri yang nak bercerai, ataupun kita nak bercerai, ataupun perangai isteri nusyus, mut'ah dia boleh dapat. Tak kira, ya, sebab kalau dia mut'ah mungkin baru setahun dua. Tapi sebelum ini dia taat pada suami. Dia kata sejak 2 tahun ni aja ustazah dia berubah, dulu okey. Okey tu yang tu bayar. Servis dia. Saya sebut kalau lah RM10 satu hari bayaran dia buat kerja, jaga anak, ada setengah berhenti kerja nak jaga anak, ya. Gaji dia dah 2-3 ribu, contoh. Kita suruh dia berhenti kerja sebab nak jaga anak, susah nak dapat kerja rumah. Bila dah apa semua, kita tinggalkan dia. So, dia berhak mendapat mut'ah. Macam mana nak kira mut'ah ni? Servis dia yang dia buat, yang dia lakukan kepada kita. Makan minum kita, basuh pakaian kita, gosok pakaian kita. Paling tidak servis yang kita berikan adalah tugas kita sebagai seorang isteri melayan kehendak ini semasa di tempat. Itu tak dapat tidak. So, itu kalau apa-apa pun, kalau suami dah bersama dengan isteri dalam perkahwinan, maka isteri berhak mendapat mut'ah. Walaupun baru kahwin sebulan, baru kahwin setahun, boleh dapat sebenarnya. Apa yang kita kata tadi, mut'ah, ganti rugi servis kita sepanjang perkahwinan. Kalau kahwin 20 tahun, melahirkan anak 6 orang, anak-anak dah besar, tak ada. Kita pergi jadi pembantu rumah, orang bayar 500 sebulan kat kita, Selama berapa tahun bekerja, banyak mana duit kita dah. Tapi kadang-kadang begitulah, Yang jadi saya sedih bila suami menyangkal hak isteri dari segi yang wajib dibayar oleh suami. Yang terakhir sekali, sebab ada soalan kita akan beri ruang dan ruang, Okey, hak yang terakhir sekali iaitu hak menuntut di mahkamah. Kalau suami tak ada, tak balik, tak tahu pergi mana, hak mendapat mahkamah hak mendapat daripada mahkamah anggapan suami mati. Sebab tu dalam hukum undang-undang yang ada 4 tahun. Suami tak balik, suami menghilang diri, tak tahu di mana, mati ke hidup, di darat ke di laut ke, tak tahu. Dia ada dalam hutan ke, dia masih hidup lagi ke, duduk di mana, disembunyi oleh bunian ke, Allahuakbar. Tapi dia tak balik. Jadi pihak isteri boleh mohon di mahkamah anggapan mati. Apa makna anggapan mati? Minta mahkamah menganggap dia ni dah mati. Mana bila dah mati, dia akan keluarkan satu surat. So, kita tak apalah sebab hidup sebagai seorang isteri ni pantang larang banyak. Kita tak boleh keluar rumah sesuka hati tanpa izin dia. Dia dah tak ada, macam mana nak buat? Dia tak balik selama 4 tahun. Nak hubungi tak boleh. Handphone dia dah tak pakai dah nombor tu. Tak tahu, tanya keluarga dia pun tak tahu. Tanya di pejabat dia tak tahu, dia dah kerja lama dah. Mana kita nak cari? Dah 6 tahun tak balik-balik. Macam mana kita nak diam? Boleh. Jadi kita boleh menuntut di mahkamah hak mendapat surat ataupun kita panggil apa, hak untuk membuat anggapan mati terhadap suami yang telah lama hilang diri yang tidak diketahui di mana dia ada. Ada orang tanya, kalau saya dapat surat itu ustazah,
Lepas tu saya kahwin, dia datang pun dia tak ada hak terhadap kita dah. Ya? Sebab dia dah tak ada menghubungi kita, patut sebagai seorang suami. Kalau dia masih hidup, dia tahu kita di mana dia balik, ya? Dia ada nafkah zahir dan batin. Kita didik anak-anak bersama, tapi dia tak tahu di mana, ya? Hilang. Ya? Jadi hak kita mendapat anggapan mati terhadap suami yang menghilang diri yang terlalu lama. Ya? Jadi boleh uruskan dari segi perceraian dia. Kita boleh, kalau kita nak kahwin lain lagi kita masih muda, kita boleh kahwin. Jadi ya, ini kita rasa macam tak munasabah, tapi itulah yang sepatutnya diketahui oleh kita sebagai isteri. InsyaAllah saya harap dia dah boleh mencakupilah, sebab tajuk dia nikah terang. Ya? Jadi dia terlalu panjang kalau kita nak faham, tapi saya dah cuba menyebut, menceritakan pada kita yang berkaitan dengan sebelum nikah, semasa nikah, dan setelah berlaku perceraian. Apa yang sepatutnya diketahui dan apa hak-hak yang ada di dalam undang-undang Islam supaya kita tahu, dan sekiranya kita berhadapan dengan persoalan ini, kita bolehlah, kita tidak bersendirian, kita boleh mengadu. Awak selalu tanya soalan ini, ya. Ustazah, kalau saya mengadu, Ustazah, adakah saya telah membuka aib suami saya? Tidak. Dalam Islam tidak. Ya? Isteri boleh mengadu kepada hakim, isteri boleh mengadu kepada qadi masalah. Ya? Kalau kita tak cerita, macam mana pihak hakim nak buat keputusan? Macam mana tuan qadi nak buat keputusan sama ada nak mencerai ataupun sebagainya? Ya? Jadi ada masanya hakim wajib menceraikan isteri. Maknanya dah tak ada buat apa dah. Suami tak nak cerai, suami dah tak balik atau macam mana, kita hakim wajib makna dalam keadaan dia kena mana beri cerai kepada isteri lah, ya. Dalam cerai pasal contohnya, muslim, ya. Jadi dalam hal ini saya harapkan insya-Allah, ya, dalam bahasanya Islam itu sendiri. Dia menjaga hak kita sebagai seorang wanita, begitu juga sebagai seorang lelaki. Kalau kita timbang taranya, lebih kurang sama di antara satu sama lain. Sebab dari sisi Allah, yang mukmini, yang mukminat, yang muslimi, yang muslimat. Yang semayang laki perempuan. Yang puasa laki perempuan. Dia ada, wal qanitin, wal qanitat. Dia ada semua. Maknanya Islam tidak menstampingkan di segi balasan Allah. Kalau dia baik, maka dia boleh masuk syurga. Dia lelaki atau perempuan. Ya? Kalau dia tidak baik, lelaki pun boleh masuk neraka juga. Ya? Saya minta maaf, bukanlah kata apa, tapi semuanya cantik dari segi hukum dan undang-undang yang ada. Cuma apa yang paling penting, kita sangat perlu mengetahui. Mak kena tahu juga sebenarnya sebab anak kita nak kahwin. So, kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang anak-anak kita. Kadang dia tak kisah, ya. Dia baru nak kahwin, dia tak kisah sangat sebab tentang soal-soal perceraian, ya. Jadi masa kita tak ada banyak, ada 5 minit lagi dah. Agaknya ada soalan barangkali, ya. Banyak soalan agaknya, ya. Ya, macam mana? Saya tak boleh nampak. Pihak Rusia boleh ni, ada kalau boleh dia orang mengemuka soalan secara lisan ataupun ada tercatat di apa ni, ya. Boleh saya baca sebab saya tak nampak dalam saya punya ni. Okey, saya sudah balik kepada pihak Rusia. Ada soalan. Di Facebook ada soalan tapi daripada Puan Noraimah Jamal, hak mendapat muta'ah sekiranya dijanjikan selepas penjualan rumah baru ditolak. Tetapi saya dan anak-anak masih lagi tinggal di rumah tersebut. Adakah hak saya terlupus? Okey, ya. Terima kasih pada Puan Noraimah atas soalan ini, ya. Maknanya kalau dia tolak pun takkanlah tolak banyak. Ada katalah kita sewa berapa sebulan. Katakanlah kalau kita menyewa, tapi sebenarnya dari segi dalam edah suami wajib bagi tempat tinggal untuk kita, ya. Yang kedua, anak-anak dalam jagaan kita tu suami yang kena bayar sewa rumah. Kita ni tukang jaga je, betul tak? Jadi benda-benda macam tu kalau dikira, kalau ditolak pun tak banyak yang lupa. InsyaAllah Puan masih dapat lagi daripada rumah. Kalau dia tolak pun saya rasa kira-kira bulan lah.
Kalau kata 600 bulan contohnya dah. Okey lah, ataupun 1000 sebulan. Untuk anak dia 500. Ya dah? 500 yang dia kena tolak. Berapa lama yang kita duduk? InsyaAllah. Di mahkamah tahu bagaimana nak menguruskannya hal-hal macam ni. Cuma di mahkamah kita ni dia buat 2-3 kali. Pertama mohon perceraian. Dah selesai perceraian baru boleh menuntut nafkah. Baru boleh menuntut harta perceraian. Baru boleh menuntut mutan. Dia tak boleh serentak dengan perceraian yang dia. Jadi kalau suami kata buatkan bayar mut'ah setelah jual rumah nanti. Laku rumah aku bagi badan kau. Lama lagi tak laku, tak apalah kita duduk rumah tu. Tak ada masalah. 3 bulan sepatutnya dah. Lepas tu kita jaga anak dia. Anak dia saya selalu kata anak dia. Sebab memang benti dia. Saya minta maaf. Cantik dalam Islam. Kita mengandung, kita melahirkan anak dan dibingkan kepada suami supaya ada perkautan sangat rapat macam tu. Kalaulah nama kita mengandung, kita melahirkan, itu bank kita. Ramai orang perempuan yang buat. Tak ada kira dah dengan suaminya. Anak nak kahwin nanti, dia lah yang jadi wali. Setelah tak bagi macam tu. Jadi tengok ada ikatan yang sangat cantik. Tadi. Allah saja yang maha. Allah yang maha bijaksana menguruskan ini. Kita mengandung, kita melahir, anak lelah kita. Tapi bila lahir saja anak tu terus dibentikan, terus dibengkan kepada suami. Walaupun berlaku perceraian, still benti dengan suami. Itu cantik. Supaya janganlah anak-anak ni bila apa-apa dia hanya sayang mak saja. Ayah dia tak kisah. Kok mana-mana ayahnya lah yang akan menjadi wali pernikahan. Kena ingat itu benda-benda yang sangat penting. Saya selalu mengingatkan mengadu anak durhaka. Anak tak ambil kisah pada ayah sebab mak dah cerai dan sebagainya, dia berdendam dengan ayah. Saya katakan yang berdosa ayah. Jadi kalau kita hukum ayah, kita juga berdosa. Apa yang kita hukum ayah? Kita tak tidur dia, kita tak bagi duit kat dia sebab kita hukum dia. Kita tak kisah kat dia, kita tak telefon dia, kita hukum dia atas kesalahan. Dia berdosa bukan ingat. Dia berdosa betul dengan Allah. Dia tak jalan tanggungjawab. Kita buat macam tu, kita juga berdosa sebab kita tak jalan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Jangan kita hukum. Biarlah yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap sangat suami tolonglah jalan tanggungjawab. Sebab kita walaupun bercerai, nanti kita boleh bertemu di syurga nanti. Kita nak semua masuk syurga. Yang bercerai pun masuk syurga, suami masuk syurga, isteri masuk syurga walaupun halanya lain-lain. Tak apa. Jalankan tanggungjawab dengan seadil-adil kepada seorang ayah, kepada seorang suami. Kalau dah berlaku perceraian, jalankan tanggungjawab kepada seorang ayah. Apa yang perlu sebagai seorang ayah dalam hal ini, bila berlaku perceraian, nafkah anak-anak, pendidikan anak-anak. Kita kena ambil. Jadi kalau anak tak ambil tahu hal kita jangan rasa sedih. Jangan kata kita sebut macam tu. Didik dia dengan baik-baik, tak apa. Isteri pun didik anak baik-baik, walaupun kita dah bercerai, tapi ayah tak ayah. Kena taat pada ayah, kena hormat pada ayah, kena buat baik pada ayah. Sekarang ni kalau diberitahu awal-awal dia dah kata, insya-Allah. Kalau perempuan ni kadang-kadang dendam dia lama tak. Dia tak maafkan suami. Itu banyak juga lah benda-benda macam ni. InsyaAllah saya yakin ramai muslimat-muslimat yang soleh yang belajar, yang mengerti dan tak akan buat sesuatu mengikut melainkan apa yang digunakan oleh syarak dan juga oleh undang-undang yang ada. InsyaAllah. Saya rasa pertanyaan sahabat FB kita tadi tidak ada masalah. Kalau dia nak tolak, kalau suami kata aku nak tolak kau duduk rumah ni, kita ambil kira. Sebelum ni dia tak kira, kita kira. Untuk anak duduk, makan anak macam mana, saya masak anak, saya jaga anak, upah jaga anak, terlantar ke taskar. Kita kira sebab dia nak berkira. Kalau dia tak nak berkira, alhamdulillah. Kita pun jangan berkira juga. Tapi mut'ah tak kita dapat. Banyak sikit tidak menjadi halangan. Dia tak mampu bayar banyak, dia bayar sikit. Kalau dia tak nak bayar sikit, dia bayar banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia pula yang tanya Ustaz, kalau dia bagi banyak sangat Ustazah, saya takut nak terima. Pasal apa? Alhamdulillah. Guna duit tu untuk
perkara yang lain ya. Saya pernah masa saya jadi ketua pendaftar nikah. Ya. Saya makna kuasa menandatangani surat cerai di satu-satu jabatan agama adalah kuasa ketua pendaftar nikah. Jadi saya menandatangani surat cerai ni, dalam surat-surat tu dia ada tulis harta apa ni bayaran mutaah berapa. Saya baca. Ada satu kes tu 600,000 dibayar kat isteri dia sebagai mut'ah. Yang saya tengok balik surat nikah bila dia nikah dan bila dia bercerai. Ya, punya perkahwinannya hanya bertahan 3 tahun sahaja. Tapi 600,000 dia dapat mut'ah. Saya pun kejut juga ya, banyak benar saya. Tapi bila dia datang di saya sajalah nak tanya, alhamdulillah puan, banyak juga dapat mut'ah rupanya. Alhamdulillah, saya tak minta pun, tapi suami saya warga tu orang apa ni, dia orang luar negara, keturunan British rasanya dia kata gitu. Saya hebat mereka dia, walaupun dia lain daripada kita, tapi dia memahami tentang hak dia sebagai seorang suami, apa tanggungjawab sebagai seorang suami untuk dia tunaikan terhadap isteri beliau bila berlaku perceraian. 600,000 tau, bukan 6,000. Lah dari segi apa ni mut'ah tidak mengira berapa jumlah. Kalau suami mampu, kesalahannya bagilah. Ya dah, sebab dia juga menjaga anak-anak. Kita dah mengambil servis dia sepanjang kita bersama sebelum kita bercerai dengan dia. Ya, itu kena ingat. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ya. Bila kita memahami, saya tidak ada isu lah. Okey, agaknya ada lagi soalan daripada rakan kita Facebook. Tidak ada Okey, saya rasa kita punya di masjid macam mana ya? Kita bersiaran di Masjid Bandar Bukit Puchong, program kuliah Zuhur Muslimat. Sebenarnya dah asal dan bukan Zuhur je. Ya, ada soalan tak? Mungkin saya tak boleh nak dapat kod tu macam mana ya? Tak dapat. Mungkin tidak ada kod. Ada soalan ke? Udah ada soalan ke Udah? Sebut seorang-seorang dah pula nampak. Tak ada Kak Nah. Tak ada, insya-Allah. Faham Ustazah. Insya-Allah faham semua. Ramai tu. Kita ada Siti Mariam, kita ada Shima. Kita ada apa lagi? Di Aspalela. Ni Imran, Zaitun, Wan, Lima, Azida. Kita ada ramai, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai juga orang yang mendengar. Ada 23 termasuk 23 orang termasuk Ustaz. Alhamdulillah, maksudnya tu jemaah muslimat Masjid Bukit Puchong lah. Tapi dalam rakan FB kita ada 30 sekarang. Kita ada 33 sekarang. Tapi insya-Allah dia FB ni dia setiap hari dia naik. Bila orang tengok dia naik tak apa, kita ada buat live juga melalui FB ya. Jadi tidak ada masalah, boleh melihat ya. Jadi masih ada masa, masih boleh beri komen dan masih boleh bagi share lagi ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa okey dulu penyampaian saya untuk kali ini, untuk kuliah Zuhur Muslimat di Masjid Bandar Bukit Puchong ya. Ataupun terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah barangkali masa-masa yang lain ya, saya berpeluang lagi untuk bersama-sama dengan muslimat-muslimat di sana ya. Mungkin selepas PKP ke, Wallahualam, dan insyaAllah kita boleh bersama. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan FB yang begitu setia, yang saya sendiri tak dapat melihat nama-nama rakan-rakan FB. Mungkin orang yang sama ke ya, tapi ataupun orang lain. Saya minta maaf, tapi apa pun terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan FB yang selama ini sokongan yang sangat setia ya. Alhamdulillah. InsyaAllah bila kita share, orang dapat laksanakan apa yang dia dengar, maka insyaAllah kita juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Daun Keladi kepada pihak Muslimah. Terima kasih Daun Keladi kepada pihak FB. Raja-raja ya, untuk kita bersama-sama dalam kuliah yang lain.
Dan insya-Allah muslimat kita akan berkuliah lagi dengan saya pada hari besok, kuliah Zuhur di anjuran Bakit Helwa ya, PM insya-Allah ya. Jadi kalau boleh kita bersama-sama insya-Allah ya akan bertemu lagi dengan muslimat semua dan rakan-rakan FB semua ya insya-Allah. Dan saya akhiri dengan memohon banyak-banyak ampun dan maaf. Terima kasih tuan Tuan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Terima kasih Ustazah. 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 Terima kasih.